tuan-tuan duk buat kerja ni untuk mereka. Ni, kalau tanpa MADA, tanpa tuan-tuan, padi tak pergi ke mana. Jadi mungkin cara lama, maka MADA ni menjadi nadi jelapang padi negara. Kenapa? Sebab kita menghasilkan hampir 50% ataupun 48% beras negara ni buat masalah. Jadi sudah tentulah kita menjadi nadi kepada jelapang padi negara, dan juga kita kalau apa-apa yang berlaku dengan kita di MADA ni, maka sudah tentu jelapang padi negara ni akan kolaps. Jadi mailah kita gerak dengan satu tag word yang mungkin dah orang tahu jelapang Kedah, jelapang padi Malaysia, tapi kita nak kena peringat kat mereka yang buat kerja ni adalah MADA, maka kita namakan MADA, nadi jelapang padi negara. No, insya-Allah. Kemudian kita juga merancang. Saya duk kata, saya bincang cara lawak-lawak bermula dengan karnival sukan selut di Sungai Limau itu. Jadi saya bincang dengan Datuk Rahim, dengan pegawai-pegawai kanan, mungkin kita kena cari satu perkara yang sinonim, yang boleh kita develop menjadikan ianya sinonim dengan MADA. Makanya kalau kita nak buat macam baru ni, mereka buat hari bendang di Jerlun ni, baru ni, tapi tu kumpulan lain, kuat, kumpulan usahawan asas tani, mereka buat, jadi saya pun pakat pi tengok, bolehlah cara mereka tu. Tapi kita nak create satu program tahunan yang kita boleh develop dari tahun ke tahun, sehingganya akhir sekali, macam contoh di Sabah, orang kata Harvest Festival. No, pesta menuai orang dah sinonim dengan masyarakat Kadazan di Sabah. Makanya di Kedah, saya rasa kita perlu buat satu perkara yang orang boleh kait. Oh, kalau sebut ni orang tahu MADA, sebut ni orang tahu kata Kedah. Maka mungkin kita nak buat festival turun bendang. Maybe ayat tak apa kita ni. Yang penting kita nak buat masa sebelum kita nak penaik ayak, masa kita penaik ayak tu. Jadi tiap-tiap tahun bila kita nak penaik ayak musim 1 2 awal apa tiap-tiap tahun tu, maka ada event ni yang boleh orang kaitkan. Kita boleh bukan hanya kita kaitkan dengan Kementerian Pelancongan, kita kerjasama dengan menteri dengan kerajaan negeri, kita ambil juga agensi-agensi lain yang berkait rapat dengan rakyat, terutama dalam bidang luak bandang, pertanian dan sebagainya ni, supaya ianya menjadi satu program yang akhir sekali bila orang sebut contoh festival turun bendang, kita boleh buat main lah pelancong-pelancong Kuala Lumpur ke tak pernah tengok pokok beras ni, mereka boleh main tengok. Jadi insya-Allah pada tahun 2013 kita akan buat satu, dan seterusnya kita akan develop sehinggalah satu hari nanti 20-30 tahun akan datang, kumpulan-kumpulan seterusnya yang akan masuk MADA dan bekerja dalam MADA 40 tahun yang akan datang ni akan mewarisi benda ni dan akan perelok dari masa ke semasa, insya-Allah. Jadi sudah tentulah dalam era dunia terkini, kita harapkan semua orang MADA, pegawai MADA termasuk saya, menggunakan media baru dengan lebih berkesan, Facebook, WhatsApp, email, Twitter dan lain-lain. Cumanya pesan saya adalah kita perlu gunakan ianya dengan bijaksana. Kita tak boleh, setengah ni saya sebenarnya malas. Orang kata Tok Mawat yang hang tak buka Facebook, saya kata tak dan. Kalau saya buka Facebook nanti dia main pelik-pelik jadi semak. Kan? Tapi dunia hari ni macam itulah. Kadang-kadang mereka menyalahgunakan perkara ni untuk menyebarkan sesuatu yang kadang-kadang ianya boleh merugikan kita dan juga akhirnya merugikan negara. Jadi akhir sekali, nak habis dah. So, nampak macam gelisah. Lagi saya menyanyi lagu Ahmad Jaiz pula kan. Gelisah. Belanjawan Negara 2014. No? Perdana Menteri telah pun membentangkan belanjawan. Saya sendiri sebagai ahli parlimen turut berbahas, ambil kesempatan berpeluang dalam tempoh 15 Oktober sampai 5 Disember, lama sikit, dekat 2 bulan duduk di parlimen. Kita telah membahaskan, saya sendiri terlibat 17 kementerian daripada 23. Hak lain, hak macam kementerian wilayah tu saya tak campur lah. Tapi hak bab padi ni saya memang sakan jugalah kalau tuan-tuan tengok handset dan sebagainya. Dan saya berbangga kerana kebetulan duduk di MADA ni, bila pergi bercakap parlimen tu macam kata duduk langkung semua, kita duduk dalam kepala. Kita boleh bercakap dan diambil perhatian, mudah-mudahan peruntukan yang diberikan, terutama sekali contoh di Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani, total budget 6 bilion. Total subsidi 2.4 bilion. 2.2 mai kat padi tu. Mai kat industri padi. Kalau kita ambil lah mudah kira 50% kita duk atok ni, MADA yang duk atok, maka MADA alone
dapat subsidi padi dan beras 1 bilion. Itu dia punya kesan impak dalam bajet baru ni. Makanya itu pembentangan. Nak buat kerja kita, maka kita kena buat. Sebab itulah saya sendiri pun dah masuk MADA. Kita pun kena jaga baby kita SPPM. SPPM baby ya baby. Saya inherit, saya mewarisi ni. Jadi saya nak kena jaga, nak tolong perbetul. Jadi saya pun berkata, selama-lama ini kita pengguna setia baja contoh 2.4 juta kampit setahun. Jadi kita punya peranan ni tamunan ni, MADA ni, PPK, SPPM, takkan hanya sekadar pengguna. Jadi kita kena campur balik macam dulu. Zaman kegemilangan MADA, zaman arwah Datuk Syed Nahar dulu, kita boleh proses compound fertilizer apa semua kepada kita edak. Adalah macam-macam tu lah. Ini yang menjadikan saya kata menarik untuk saya. Saya karan ni sebab apa? Saya karan. Saya syok sebab saya nak bang rupanya sebelum ni, saya ni belia sukan ni memang orang kata jiwa saya. Bukan jiwa kacau, jiwa. Rupanya bila mai padi ni, mai bendang ni, saya beranak lam bendang tu, lam padang. Kampung kami ni di pulau kan, lah Belah Jerlun tu. Tahun masa tu tahun 59. 59. Jadi tahulah umur saya berapa lah ni kan. Jadi kita lalui bendang setahun sekali, mengerat, menajak pun saya lalui. Jadi mai tahun 70 dia korek sungai belakang rumah saya tu, pergi terjun sungai pak saya, balun petang-petang maghrib kan masa tu. Kita lalui, kemudian kita tahu semua. Bila saya duduk tani, saya jadi karan ni sebab saya ada peluang untuk menabur bakti kepada masyarakat tani. Betul, kita tahu daripada tahun 70 dah 43 tahun. Dulu kalau nak cerita sejarah zaman sebelum MADA, kadar kemiskinan orang Melayu luar bandar 70%. Setelah MADA diwujudkan dah 43 tahun, kita berjaya mengurangkan, turun sampai ke 2% kadar kemiskinan tegar. Tapi kita sedang banyak lagi kerja kita nak buat. Kita bercakap soal contoh. Kita kata kita berbangga hari ini pendapatan purata isi rumah. Petani MADA setahun 35,000. Lebih korang katalah 3,000 sebulan. Isi rumah. Ni saya cakap di perhimpunan saya tu. Perhimpunan kami. Di Dewan Putra World Trade Center. Saya kata kat Yang Amat Hormat Tok Seri, MADA 3,000 sebulan. Satu isi rumah. Purata pendapatan Bumi Putera Melayu negara per capita income 4,366. Ni macam tuan-tuan macam sekitar lah. Kita punya income lah, hak makan gaji, hak kerja kelang, hak korporat, hak berniaga, apa-apa, campur semua. Orang Melayu 4,366. Orang Cina 6,322. Ini hari yang buat layak buruk pula. Ramai okey. 6,322. Orang India 5,345. Tu saya kata Tok Seri betul. Itu per capita income. Maknanya satu kepala. Tapi kita di MADA saya kata 3,000 per household. Household ni kita nak ambil apa? Nak ambil average 4. Suami isteri dan 2 anak. Tu divide by 4. We only have about 800 tau. 800. Jadi banyak lagi benda yang kita nak kena buat. Namun kita kena bersyukur, alhamdulillah, setelah MADA wujud, landscape ekonomi Melayu kawasan luar bandar dah berubah. Dulu kita tahu naik gerek, naik jalan kaki apa, zaman saya pergi sekolah tanggung kasut. Susah. Tapi hari ni saya ingat setiap isi rumah MADA tu, setiap rumah koman seorang graduan. Koman satu kancil. Koman lah. Alah, itu yang kata perubahan yang MADA telah contribute kepada rakyat. Jadi kita nak yang ni menjadi satu agenda orang kata perjuangan kita ni. Sebab saya kata kita dah duduk tani, we are here, maka kita kena buat. Apatah lagi tuan-tuan dan perempuan yang memang angkat ikrar, semualah kerja sign sekalah ni, JPA punya kerja ni, maka kita nak kena buat. Kita tak boleh orang kata biar masa berlalu, kita rasa cukup lah. Kan? Tak boleh. Sebab itu saya kata saya punya prinsip hidup mudah. Do your best. Saya kata buat yang terbaik dengan kudrat yang ada. Kudrat is what? Kudrat kita ni tangan tulang 4 karat,
pakit. Saya kalau orang politik kena pakit lah. Pakit kudrat lah. Ada Allah. Kalau lebih, ulok lebih. Kan? Kalau tak ada, abang tak ada. Senang. And then the kekangan, constraint yang kita hadapi. Constraint ni maksud saya, kadang-kadang kita terlupa. Kadang-kadang orang yang mai minta tolong tu, contoh macam kami ni, Datuk tolong ni macam ni, macam ni. Dia mai tu, kira dia mai jumpa tu, dia bagi surat, dia kata okey lah. Pada dia, dapat dah. Sedangkan dia terlupa constraint. Macam contoh, saya nak kena rujuk dengan wilayah 2. Macam belah saya lah, wilayah 2. Mungkin wilayah 2 pula dia kena rujuk ibu pejabat. Ni berkaitan dengan masalah rakyat ni. Tapi orang kampung dia terlupa kekangan kita tu. Kadang-kadang, kita rasa macam, oh sebab saya ahli yang berhormat, buka dada sikit kan. Oh saya boleh buat bukan. Datuk you kena bagi ni orang saya. Saya bukan macam tu. Kita kena hormat dan kena tahu bidang tugas masing-masing. No? Jadi, do your best with the kudrat that you have. Ni belajar ni, falsafah tahun 2014. Do your best, falsafah. With the kudrat that you have and then the constraint that you face. And then, kerja kena kuat. Anything dalam hidup, saya kata dalam hidup, kita kena kerja kuat. Kena kerja kuat bermaksud apa? Maksudnya kita tahu dalam tempoh sehari 24 jam, kita nak tidur 8 jam, kita nak bersama yang lain-lain 8 jam, kita kerja 8 jam. So within that 8 hours, do your best. Tapi kalau orang bisnes, orang yang kerja sendiri, dia mungkin kerja 16 jam. Kita kena kerja kuat. Kerja kuat ni contoh macam, kalau kerani takkan dia nak ambil pen, duk entah nak keluar peluh. Bukan. Maksudnya, dia kena dan doa kena banyak. Doa maksud doa lah. Kita semayang pun kita doa. Macam tadi pun kita berdoa. Hak tu jangan lupa. Itu kita balik kepada qada qadar apa ini. Hak tu kita tahulah, kita faham. Tawakal ala Allah wa kafa billahi wakila. No? Kita kena tawakal dan kita redha dengan ketentuan. Jadi kalau kita dah buat kerja kuat, kita berdoa, kita tawakal, kita redha. Redha ni yang payah. Tambah-tambah macam kami ni. Ni macam tuan-tuan tak apa, tuan-tuan. Alah, you all come and go. Ni setengah dia kata ni, politician come and go. Kalau 5 tahun buat kerja elok, rakyat mau lagi. Kalau 5 tahun tak buat, perak, kerat pula. Betul timbul balik, macam tu lah. Tapi, saya kata, kita kena buat, dalam masa kita duduk tani lah, ni, duduk macam saya duduk tani ni, saya kata, I have to do my best. Dan saya kena bekerja kuat. Sebab itulah, kita boleh tengok tiap-tiap bulan, walaupun 3 bulan baru masuk, ada saya gambar. Gambar semua dia ambil hak senyum. Kira okey lah. Kan? Kita kena buat. No? Jadi saya nak minta kat saudara-saudari sekalian, ni tajuk bajet dan meleret pergi lain lah. Kita kena ambil peluang ni, nak berkhidmat. Ni semua jadi ibadat. Ibadat ni. Lepas itu kita kena kaji. Aku ni, dalam etika aku ni, sign kerja kan. Bekerja 8 pagi, 5 petang. 8 pagi, 5 petang. Hari Khamis, pukul 3.30 Tok Rahim. Jadi macam tu lah. Jadi ada lah. Saya kadang-kadang orang main duk buat leyak buruk. Duk cakap pasal halal haram. Kat orang dia pernah cakap. Tapi main tang dia terlupa. Kita kena ingat tu. 8 jam kita gaji sebulan berapa duit? You all kira. Bagi gaji sebulan berapa ringgit? Berapa duit pula? Berapa ringgit? Bahagi 25 hari, bahagi 8 jam. So 1 hour is how much? So kita diminta duduk di pejabat ni. Main ni. Yalah waktu rehat lah. Dia pergi rehat. Tapi ada juga yang mungkin kan, saya nak kena lambat sikit ni, anak sekolah kalut ni. Lepas tu tengah hari lari pergi ambil anak. Semua tu kalau kita campur-campur, kita suluh balik. Oh rupanya sehari 2 jam setengah kita tinggal pejabat. Tanpa kita sedari, bila orang tak tegur jadi amalan. Tak apa, I ni biasa kan. Tambah kalau yang duduk jauh sikit lah, tak duduk dalam ibu pejabat ni, kot ibu pejabat payah nak keluar mesti ada pagang tu kan. Tapi kita kena ingat, kalau saya katalah pendapatan kita sejam RM20,